Bismillahirrahmanirrahim. Testing, testing, 1, 2, testing, 1, 2. Harap beri feedback, jelas ataupun tidak. Testing, 1, 2. InsyaAllah kita akan mulakan live kita sebentar lagi ya. Kita mulakan sebentar lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berikan saya beberapa minit. InsyaAllah kita akan mula sebentar lagi. Sila komen sikit, suara jelas. Allahu Akbar. Sila komen, suara jelas ataupun tidak. Clear. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Sila komen, suara jelas ataupun tidak. Baik, tepat 10 malam kita mulakan majlis kita pada malam ini insya-Allah dengan bertajuk kesihatan mental dan Islam. Sebelum tu mari sama-sama kita mulakan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam dan memberikan kita waktu terluang bersama-sama keluarga ya, waktu terluang untuk kita sama-sama menimba ilmu. Pada malam ini saya pilih topik berkenaan dengan kesihatan mental. Kenapa saya akan jelaskan nanti. Ada yang tanya saya, "Ustaz, malam ni ada magic ke tidak?" Malam ni ada magic juga, insya-Allah. Tapi magicnya apa? Magicnya adalah selesai FB Live ini, ramai di kalangan awak akan tidur. Selesai FB Live ini, ramai di kalangan awak akan tidur. Itu magic saya pada malam ini. Sekali lagi, magic sengal daripada saya. Okey. Bagi sesiapa yang ada soalan, saya tak pasti sama ada saya ada keperluan untuk lihat soalan ataupun tidak, sebab saya ada nota kat depan mata saya ni. Nak tengok nota, nak tengok soalan mungkin susah sikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pada malam ini saya memilih tajuk berkenaan dengan kesihatan mental? Saya mula dengan beberapa statistik ya. Okey. Statistik pertama yang agak mengejutkan saya adalah kadar bunuh diri globally sedunia adalah lebih daripada kadar homicide ataupun orang bunuh orang. Manusia membunuh dirinya sendiri, kadarnya itu lebih tinggi, bahkan 2 kali ganda
Ini statistik global. Bagi siapa yang nak cek statistik ini, boleh pergi ke ourworldindata.org ataupun .com. Our World in Data. Manusia membunuh diri 2 kali ganda daripada manusia mati saling berbunuhan. Statistik ini sebenarnya sudah cukup untuk buat kita faham betapa meruncingnya isu kesihatan mental dunia pada hari ini. Statistik yang kedua saya nak kongsi adalah di Malaysia ini, pakar-pakar mengatakan bahawa 3 out of 10, daripada 10 orang Malaysia, 3 ada sakit mental. Kalau tak 1, mungkin 2 ataupun 3 jenis-jenis sakit mental yang ada. Mungkin ramai di luar sana menafikan. Ustaz, tak ada pun Ustaz. Saya tengok kawan saya, masyarakat saya, keluarga saya, tak adalah pun macam tu Ustaz. Mungkin kita harus jelaskan apa yang dimaksudkan dengan penyakit mental ataupun kesihatan mental. Sebab ramai orang masih salah faham. Masih banyak stigma. Masih banyak ignorance with regards to this issue. Okay? Apa lagi statistik yang saya boleh kongsi yang penting? Baik, di Malaysia ini, bunuh diri adalah punca utama kematian remaja. The first cause of death kepada golongan remaja adalah suicide. Dan saya bukan nak memberikan satu ramalan yang menakutkan atau sengaja nak memomok-momokkan, tapi saya yakin statistik ni akan meningkat naik. Dan kadar sakit mental secara global, bukan sahaja di Malaysia ini, secara global akan naik, perlahan-lahan akan naik. Kenapa? InsyaAllah di hujung FB Live saya pada malam ini, saya akan kongsikan kenapa saya berpandangan begitu. Baik. Kenapa Ustaz Noor bercakap berkenaan dengan kesihatan mental pula? Saya boleh kata saya tahu sedikit berkenaan dengan isu sakit mental ataupun kesihatan mental ini kerana saya bersama-sama dengan MIASA. MIASA adalah Mental Illness Association, Mental Illness, saya ni lupa dia punya akronim tu. Boleh Google MIASA. Dia berkenaan dengan support, okay, dan melawan stigma. Support dan melawan stigma. Kita menyokong mereka-mereka yang ada penyakit mental dan kami menyebarkan kesedaran. Okay, ada sokongan dan kesedaran, ya. Menyebarkan sokongan dan kesedaran. Saya bekerjasama dengan Puan Anita Abu Bakar, seorang Iron Lady yang sangat passionate tentang isu mental health ini kerana beliau sendiri adalah salah seorang pesakit. The best people to talk about this are those people yang melaluinya. Jadi saya belajar banyak daripada Puan Anita, saya belajar banyak daripada Dr. Hazli, daripada seorang pakar psikiatri, okay? Dan juga saya belajar banyak daripada pesakit-pesakit itu sendiri, teman-teman kami, pejuang-pejuang yang melawan satu musuh yang anda tak dapat lihat, saya pun tak dapat lihat. Okay? Sebab itu perjuangan ini perjuangan yang bukan senang. Sebab musuh tak nampak, dia lebih kurang macam COVID ni lah, kan? Kita tak nampak dia, tapi dia ada. Dia ada. Jadi saya adalah beberapa pengalaman berbincang dengan mereka, dengan pakar-pakar, dengan pesakit. Maka ada beberapa perkara yang saya dapat belajar, saya nak kongsi dengan pendengar sekalian, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi bagi yang memberi salam, ya. Baik. Kesedaran masyarakat kita berkenaan dengan kesihatan mental masih sangat rendah. Ini kita harus terima hakikat. Sangat rendah. Kesedaran berbeza dengan stigma. Saya nak cerita kesedaran dulu. Kesedaran ni adalah tahap paling asas sekali, iaitu kita tak tahu pun apa benda sakit mental ni. Bila sebut sakit mental, the first word that comes to most people's mind are gila. Dan orang sakit mental, orang gila. Bahkan di kalangan masyarakat umum, bila kita kata orang tu mental, maksud dia adalah orang tu gila. Jadi perkataan-perkataan seperti ini menunjukkan dia sebagai penanda bahawa kefahaman masyarakat Melayu Islam kita berkenaan dengan kesihatan mental masih sangat rendah. Ini kita harus akui. Contoh lagi saya boleh berikan. Kita masih keliru antara sakit mental, gangguan jin ataupun mengada-ngada, kan? Biasa orang sebut, dia ni mengada-ngada je Ustaz, kan? Atau dia ada jin Ustaz.
Berapa ramai orang yang sebenarnya ada penyakit mental tetapi dituduh ada sihir ataupun diganggu jin ataupun sengaja mengada-ngada. Dan berapa ramai orang yang ada gangguan jin tapi dituduh sebagai mental dan sebagainya. Jadi ada kesalahfahaman bersilang ini. Okey, ada kesalahfahaman bersilang. So kita kena akui kesedaran masih very low. Itu isu kesedaran. Lagi satu adalah berkenaan dengan stigma. Berkenaan dengan stigma. Stigma ni apa? Stigma ni dia kalau tak silap saya adalah bahasa Latin stigmata. Maksudnya siapa yang ada stigmata itu dia ni ada satu keaiban. Bila kita kata seseorang tu ada penyakit mental, seolah-olah macam dia ada satu keaiban yang dia harus malu tentangnya. Yang dia harus feel ashamed about it. Ni stigma. Stigma masih berleluasa. Sebab itu masih ramai orang yang tidak lagi mencari rawatan sebab malu. Masih ramai orang yang apa kita kata tidak ada tempat mengadu sebab malu nak bercakap. Malu nak kata saya ni tertekan. Malu nak kata saya ni, saya nampak-nampak benda, saya dengar-dengar suara. Malu nak kata saya ni takut setiap masa. Tanpa sebab saya takut. Malu nak kata sebab apa? Masyarakat kita stigma. Oh, kau ni ada problem ni, kau ni gila ke, kau ni perkataan-perkataan seperti itu, stigma itu membuatkan ramai orang tidak mencari bantuan. So this is a very serious case, very serious issue. Banyak orang di luar sana terpaksa memendam kesedihan mereka, kesakitan mereka yang tak ada orang tahu kerana stigma masyarakat. Okey, kerana stigma masyarakat. Tak percaya? Tengok saja Facebook punya komen di Instagram apabila seseorang mengatakan bahawa dia nak bunuh diri, contoh. Kita tengok komen-komen orang. Tapi alhamdulillah sekarang ni mungkin sudah ada sedikit kesedaran. Kalau dulu orang tu dah nak bunuh diri, komen-komen tu makin membuatkan orang tu nak bunuh diri. Bahkan berlaku kes-kes di mana komen-komen di media sosial yang membuatkan berlakunya pembunuhan diri tersebut. Dan orang-orang yang berkomen tu, saya rasa mereka tak sedar pun apa mereka buat. They don't even realise the repercussion of the action. Dan kerana tak tahu, akhirnya it cost us a life. Nyawa seorang manusia telah melayang. Baik. Seperkara lagi mungkin waktu-waktu MRO ni ataupun movement restriction order ni, orang yang tak biasa duduk rumah kena duduk rumah lama, kan, berminggu-minggu. Sekarang ni dah hampir 2 minggu dah kita duduk rumah dia ni. Okey, ada kawan-kawan kita yang mungkin ada ujian sakit mental dan sebagainya, ada anxiety ke, ada depression dan sebagainya. Kemungkinan this MRO, movement restriction order ini menambah gangguan mereka. Mungkin di kalangan mereka ada yang pula menurunkan, wallahu alam. Tapi mungkin di kalangan orang-orang yang merasa dirinya sihat, yang tidak ada apa-apa masalah, mungkin awak pun terganggu sedikit, sebab tak tahu nak buat apa, duduk dalam rumah terperangkap. Mungkin itu jugalah yang dirasakan oleh sebahagian orang dalam penjara mungkin, kan. Tak tahu nak buat apa, tak tahu nak pergi mana, tak tahu nak tengok apa, kan. Nak arahkan pandangan ke mana pun kadang-kadang kita tak tahu, bagi orang yang tidak tahu memenuhkan waktu dia, mungkin ini antara beberapa perkara yang terpaksa dia hadapi. Dan akhirnya kalau tidak dirawat, kalau tidak diambil langkah, mungkin boleh rasa sedikit tekanan, mungkin boleh rasa sedikit anxiety ataupun kebimbangan tentang masa hadapan. Sebab kita tak tahu what will happen after this. Apa akan jadi dengan ekonomi dunia selepas ini? Apa akan jadi dengan kerja? Ramai mungkin ketua-ketua keluarga yang bimbang apa akan jadi selepas ini. Ramai mungkin bos-bos fikir tentang businesses mereka. Guru-guru memikirkan tentang pembelajaran mereka, macam-macam lah, macam-macam. Sebab apa, bila kita duduk kat rumah ni, macam-macam kita dapat fikirkan. Sebab kalau tak banyak buat kerja, kita tak sempat nak fikirkan isu-isu besar dalam kehidupan kita. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nombor 2, saya nak sentuh berkenaan dengan kurangnya budaya ilmu ataupun memahami hakikat scientific method dalam Islam. Okey, kenapa saya sentuh benda ni? Sebab bila kita cerita tentang sakit mental ni, masih banyak benda merapik, merapu, meraban khurafat yang tersebar di kalangan masyarakat kita. Okey,
Kenapa? Kerana tidak ada pemikiran saintifik. Apa maksud pemikiran saintifik ni? Simple je, kan? Pemikiran saintifik ni adalah berkenaan dengan awak ada andaian, kemudian awak uji kaji andian gitu. Okey, kalau nak rumuskan sains tu apalah, of course dia ada macam-macam lagi, tapi dua pilar utama adalah hipotesis, awak buat andaian, kemudian awak uji andaian itu. Kalau sudah teruji dan terbukti ia selari dengan andaian awak, maka itu dipanggil sebagai sesuatu yang telah terbukti kebenaran dia. Okey, ataupun paling tidak tested positif lah, ataupun it has been tested, okay, empirically proven. Of course bukan sekali saja, perlu buat banyak kali, perlu banyak sampel dan sebagainya. Tapi di kalangan masyarakat kita dengar banyak orang lontar macam-macam dakwaan, kan? Oh, dia ni ada sihir, dia ni ada jin, tetapi tidak terbuka ataupun tidak ada ruang untuk kita uji dakwaan tersebut. Tak ada ruang untuk kita uji andaian tersebut, kan? Dia ni bukan depression ni bang, dia ni ada jin dalam badan dia. Macam mana kita nak uji benda tu? Itu adalah sebuah andaian. Bila sebuah andaian itu tidak dapat diuji kaji dan dia tersebar, dia jadi bahaya. Jadi semua orang boleh cakap apa dia nak cakap. Itu yang berlaku dalam masyarakat kita, sebab kita dah lupa apa itu scientific method. Oh ustaz, level tingginya ustaz scientific method ni. Dia bukan level tinggi, dia adalah antara asas ilmu yang diajarkan oleh para ulama Islam kita. Scientific method adalah antara perkara-perkara ataupun sumbangan besar ulama Islam kepada dunia. Ini kita tak dapat nak nafikan, kan? Kalau kita lihat di barat sekarang ni pun, mereka mengiktiraf siapa sebagai pelopor kepada scientific method. Al-Hasan Ibn Al-Haytham, kan, seorang ulama pakar optik yang orang pertama lah mungkin yang menjelaskan bagaimana manusia melihat, dan dia antara orang pertama yang mengatakan bahawa penglihatan itu berlaku dalam otak, bukan pada mata. Okey, itu adalah satu teori yang sangat advance. It is more advanced than his time. Penglihatan berlaku di otak, bukan di mata. Neuroscience modern kita tengok mungkin baru 100-200 tahun lepas baru betul-betul mensabitkan perkara tersebut melalui peralatan-peralatan moden. Jadi scientific method ni bukan satu perkara yang asing bagi umat Islam sebenarnya. Buat andaian, sedia diuji kaji. Buat andaian, sedia to be tested. Kalau awak kata teori A, mungkin ini penyelesaiannya, let's try it, let's test it out. Bila tak ada budaya seperti ini, semua orang boleh cakap apa dia nak cakap. Akhirnya orang-orang memberikan pandangan-pandangan yang bukan-bukan, yang akhirnya merosakkan hidup orang lain. Okay? Banyak kes yang saya pernah nampak, saya pernah dengar, saya pernah handle, orang-orang yang memberi pandangan-pandangan yang merosakkan kehidupan orang lain. Sebuah kes, seorang anak yang muda yang sebenarnya ada bipolar disorder, bertahun-tahun jumpa bomoh. Dia punya mak ayah bawa pergi bomoh, mengata tawaf satu Malaysia cari bomoh. Bertahun-tahun tidak dapat rawatan yang sepatutnya. Dan sudah tentu bila semakin lama tak dapat rawatan, dia punya chances of recovery itu semakin kurang. Macam mana boleh jadi benda ni? Sebab masyarakat kita memberi pandangan tanpa ilmu dan tanpa berfikir secara teratur. Bila nak cadang, kau cubalah pergi bomoh tu, kau cubalah pergi ustaz tu. The first question, soalan pertama awak kena tanya adalah, dia sakit apa? Awak kata jin, kenapa awak kata jin? Atas bukti apa? Awak kata sihir, atas bukti apa awak kata dia sihir? Atau kalau awak kata dia sakit mental, apa bukti awak? Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Kalau tak tahu, kata tanya pakar. Tanya pakar. Dan isu jumpa bomoh ni, kita tahu hukum dia masih berleluasa di kalangan orang Melayu kita. Bila jalan buntu jumpa bomoh, jalan buntu jumpa bomoh. Habis akidah semua dilontarkan di luar tingkap. Sebab apa? Nak baik punya pasal. Tapi tak baik-baik pun. Jaranglah saya dengar kes yang jumpa bomoh baik. Jarang sangat. Tapi orang kita tetap pergi. Sebab apa? Dah jadi budaya. Budaya. Ada pula cari ustaz, kan? Ustaz pun dia tak cek ustaz tu apa, kan? Ustaz tu pakai songkok ke? Ustaz tu sebut Quran dengan sunnah ke? Itu ustaz ke? Ustaz mula jampi dengan selawat dengan Fatihah, tu ustaz ke? Itu pun tak jelas juga. Akhirnya ini semua menyumbang kepada macam-macam perkara yang menghadang
orang Melayu daripada mendapat rawatan yang sebenar dan memahami apa itu penyakit mental. Jadi kita kena kembalikan budaya scientific method ni. Simple je. Buat andaian, test, cek, boleh tak kita periksa, boleh tak kita pastikan betul andaian saya ini. Kalau tak boleh nak buktikan andaian itu benar ataupun salah, jangan terlalu yakin. Jangan terlalu yakin. Baik. Berapa ramai di antara kita yang sedar bahawa hospital untuk merawat mereka-mereka yang berpenyakit mental dipelopori oleh umat Islam sendiri. Dimulakan di Baghdad, dimulakan di zaman khilafah Islam. Dalam hospital Islam itu dipanggil sebagai di Parsi Bimaristan, dia ada ward khas untuk pesakit mental. Dan pesakit mental umat Islam pada waktu itu ada menerima rawatan-rawatan yang seakan-akan mereka duduk dalam hospital moden. Sebab apa? Sebab kefahaman yang ada pada ulama-ulama Islam pada waktu itu. Saya bukan nak kata semuanya butterflies and honeys, all is good, all is positive. Tidak. Sudah tentu kita akan dengar beberapa kisah orang yang kena pasung, kan? Orang yang kena ikat, orang yang kena dera dan sebagainya di beberapa tempat. Tapi itu bukan bermakna secara umum ulama kita tak ada ilmu bagaimana nak menangani orang-orang yang ada penyakit mental. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sedar ataupun tidak kita bahawa ulama kita yang bernama Abu Zaid Al-Balkhi, hidup di abad ke-9, Abu Zaid Al-Balkhi, dia ini antara orang pertama yang membawa konsep psychosomatic medicine. Psychosomatic medicine ataupun psychosomatic understanding of the human mind, itu bermaksud apa? Dia kata ada istibak di antara badan dengan nafs, dengan diri kita. Antara tubuh manusia dengan diri manusia ni ada berlaku wrangling, kalau dalam bahasa orang putih tu. Dia ada bergasak, tapi dalam masa yang sama dia ada intertwining. Apa yang memberi kesan kepada diri awak, dia boleh memberi kesan kepada tubuh awak. Dan apa yang memberi kesan kepada tubuh awak boleh memberi kesan kepada diri, boleh kepada kesan kepada psikologi ataupun diri ataupun rasa perasaan awak. Sebab ada orang menganggap badan lain, kan, perasaan lain, psikologi lain. Tapi Al-Balkhi kata dia saling mempengaruhi. Ini penting untuk kita faham. Sebab sakit mental ni apa? Adakah sakit mental ni hanya pada psikologi seseorang atau dia ada kesan juga kepada tubuh seseorang? Nanti kita akan bincangkan sikit. Kemudian kita tengok dalam buku Masalihul Abdan wal Anfus yang ditulis oleh Abu Zaid Al-Balkhi. Tapi saya nak kata bukan Abu Zaid saja yang mempelopori ilmu psikologi moden, yang kita boleh panggil sebagai baru, terkehadapan, moden. Tapi ada ramai lagi ulama-ulama Islam, antaranya Abdul Qasim Az-Zahrawi yang saya akan ceritakan sebentar lagi. Al-Balkhi kata dalam buku dia ada 4 penyakit mental utama, the 4 cardinal mental illnesses. Okey. 4 ni. Daripada 4 ni lah bercabang-cabang jadi yang lain-lain. Apa dia? Yang pertama sekali adalah kesedihan yang melampaui batas. Okey. Saya tak tahu kenapa saya punya Siri ni dia tangkap suara saya suka-suka hati dia. Ada orang kata ada orang tengah tap. Tapi kita janganlah paranoia macam itu sekali, kan. Tapi pelik juga. Dia hanya berlaku bila saya kasi talk. Allahu a'lam bisawab. Okey, kita sambung. Sorry. Pertama sekali adalah kesedihan. Tapi bukan kesedihan yang biasa. Kesedihan yang luar biasa. Kesedihan yang kita anggap sebagai melampau. Okey. Itu yang dipanggil dalam bahasa Inggeris mungkin depression. Okey. Jadi dia berkesedihan ni ada macam-macam yang keluar. Melancholy dan sebagainya. Ada macam-macam jenis. Okey. Grief pun termasuk dalam sadness. Dia kata al-huzn itu terpecah pada banyak. Dia antara orang pertama yang membahagi-bahagi antara endogenous dengan reactive depression. Okey. Bagi siapa nak faham benda tu boleh Google. Jadi dia kata daripada 4 ini, 1 kesedihan. Nombor 2 adalah fear, ketakutan. Daripada fear ni macam-macam keluarlah, antaranya anxiety disorder lah dan macam-macam lah lagi. Nombor 3 adalah kemarahan, marah.
Sifat marah ini juga kita tahu boleh menghasilkan banyak lagi penyakit-penyakit mental yang lain. Dan nombor 4, dia kata adalah al-waswasah, ataupun kalau mungkin dalam bahasa moden kita kata OCD. Okey, kita kata OCD. Obsessive Compulsive Disorder. Tapi kalau kita rujuk kepada Ibn Sina pula, Ibn Sina menambah satu lagi. Dia kata sakit mental mesti berkait dengan fantasi. Jadi saya ambil elemen tersebut, kita boleh masukkan. Yang kelima, sakit mental juga antara unsurnya adalah ia juga berkait dengan halusinasi. Tapi bukan semua orang yang ada sakit mental berhalusinasi. Bukan semua orang yang ada sakit mental bersedih. Semua orang yang ada sakit mental marah-marah. Bukan semua yang ada sakit mental ada OCD. Okay, kena faham ini jenis-jenis je. Kalau Al-Baqi kata 4, mungkin saya boleh tambah Ibn Sina ni jadi 5. Ini 5 akar sakit mental, dan daripada 5 ini pecah jadi macam-macam jenis. Jadi ulama kita dah faham benda-benda ni, dan mereka faham perhubungan antara tubuh dengan otak dengan minda. Kan ada beza minda dengan otak. Baik. Lagi satu saya nak kongsi. Abul Qasim Az-Zahrawi, seorang surgeon Islam, ya. Dia tulis satu ensiklopedia ada 30 jilid. Satu orang tulis ensiklopedia sebanyak 30 jilid yang bernama At-Tasrif. At-Tasrif. Kat dalam tu dia jelaskan prosedur-prosedur nak buat pembedahan, termasuklah pembedahan kepala dan juga otak, kalau tidak silap saya, ya. Pembedahan kepala, tempurung kepala, dia dah buat dah pada waktu tu. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, macam mana dia orang buat operation kepala? Waktu tu ada anesthetics ke? Ada. Pada waktu tu sudah ada anesthetics. Bahkan anesthetics ni telah digunakan lama di timur sebelum barat gunakan. Dan ulama kita ada macam-macam anesthetics yang mereka guna. Okey? Bagi siapa nak kaji, boleh kaji bab ni. Jadi neurosurgery sudah dilakukan oleh ulama kita. Abul Qasim Az-Zahrawi ni pun hampir 1000 tahun lepas. It's around 1000 years ago. Bagi siapa yang nak tahu lebih, boleh cari artikel ni, Arab and Muslim Contributions to Modern Neuroscience. Okay? Jadi sedih. Kenapa saya sedih? Tahap kefahaman umat Islam berkenaan dengan sakit mental ni begitu jauh dengan kefahaman umat Islam terdahulu. Betul mereka ni ulama, tapi sayangnya ia sudah dikaji, ia sudah diketahui. Kenapa kita ni macam learning curve kita tu macam jatuh ke bawah, kan? Kita macam starting back from scratch, seolah-olah kita ni sebuah tamadun yang tidak pernah faham tentang sakit mental. Sedangkan ulama kita dah sampai satu tahap yang sangat tinggi, more advanced than their time. Saya nak ulang balik di sini. Jangan senang-senang kata jin, jangan senang-senang tuduh orang ada sakit mental, jangan senang-senang tuduh ada orang kena sihir dan sebagainya. Kalau tak tahu, tahan diri dulu. Tahan diri dulu dan tambahkan ilmu. We are a knowledge-based civilization. Kita adalah tamadun yang berasaskan pada ilmu, yang berasaskan kepada scientific method. Okey, kita berfikir teratur. Kita bukan orang yang main lontar sesuka hati. Kajian harus dibuat dulu, dibuktikan dulu, tested, baru kita betul-betul pegang. Lepas tu nak sebarkan, mungkin boleh sebarkan. Tengok saya tengok komen sekejap kalau ada apa-apa soalan. Okey, belum ada apa-apa soalan lagi. Baik. Sekarang ni, soalan yang paling penting sekali. Apakah yang dimaksudkan dengan sakit mental? Okey. Cuba tanya diri masing-masing. Bila awak dengar sakit mental, apa yang timbul dalam pemikiran awak? Saya yakin ramai di antara kita, the first word yang terkeluar adalah gila ataupun tidak waras. Saya nak beritahu dekat sini, sakit mental is not equal to crazy atau gila atau madness atau majnun. Okay, it's not equal, dia tidak sama. Sakit mental ni lebih besar dan lebih umum. Mungkin ada di kalangan mereka-mereka yang ada penyakit mental yang termasuk dalam kategori hilang kewarasan. Tetapi adalah tidak adil dan amat salah
apabila kita kata orang yang ada penyakit mental, kita label sebagai gila. Sebab gila dalam bahasa Melayu ni maksud apa? Orang yang tak waras. Tak waras ni maksud dia apa? Waras ni orang yang dia tak tahu nak bezakan antara yang betul dengan yang salah, yang benar dan yang buruk. Al-haq dan al-batil, dah tak boleh nak beza lagi dah. Ada orang ada depression tapi dia tahu beza baik buruk. Jadi kita tak boleh panggil dia gila. Kan? Kita tak boleh kata dia tak ada kewarasan. Kita tak boleh kata dia ni majnun ataupun mad. Ini perkataan-perkataan yang kalau dilontar senang-senang, dia membawa kesan yang sangat besar. Baik. Kalau kita rujuk kepada diagnostic manual, okay? Diagnostic and statistical manual yang digunakan oleh pakar-pakar psikiatri untuk define ataupun mentarifkan penyakit mental tertentu dan juga simptom-simptomnya. Ini antara rujukan besar, antara rujukan utama dalam bidang psikiatri, ya. DSM ini, DSM sekarang ni kalau tak salah saya dah sampai DSM-5. Jadi kita nak tahu macam mana mereka define. How did they define mental illness? Okay. Bila saya buat kajian sikit, saya dapati ada beberapa kata kunci yang berulang-ulang, ya. Antaranya adalah disorder, okay, impairment, dysfunction, disability dan significant distress. Okay, maksud dia perkataan-perkataan ini berlaku kepada psikologi seseorang. Apa yang berlaku tu? Berlaku disorder, berlaku impairment, saya ulang lagi sekali, dysfunction, disability dan significant stress. Macam mana nak rumuskan perkataan-perkataan ni? Disorder apa? Order kan keteraturan, disorder ketidakaturan. Orang yang ada penyakit mental, dia ada perkara yang tidak teratur. Okey, saya nak tekankan di sini, orang yang ada sakit mental, kebanyakan mereka bukan salah mereka. Okey, dia macam sakit. Awak sakit jantung, awak kencing manis, darah tinggi, dan ada orang yang kena kencing manis genetik, kan? Ada juga orang-orang yang ada penyakit mental kerana genetik. This is proven. Ini adalah satu fakta dalam ilmu psikologi. Ada orang yang kena bipolar kerana keluarga dia tu lebih vulnerable atau lebih prone tu kena bila ada stimuli yang kena lah. Bila ada pencetus, mereka lebih mudah untuk mungkin kena skizofrenia ataupun sebagainya. Itu maksud genetik. Saya akan jelaskan dengan lebih lanjut nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi perkataan yang kedua, impairment. Impairment ni macam ada, kita kata ketimpangan, kecacatan dekat situ. Okey, ataupun dysfunction. Dah tak boleh nak berfungsi. Orang yang ada sakit mental ni, bila kita kata dia sakit, bila dia sudah tidak lagi dapat menjalankan fungsi dia. Contoh seorang ibu dah tak mampu nak jalankan fungsi dia sebagai seorang ibu. Dah tak mau menyusukan anak, kan? Asyik ingat nak mati saja. Ni contoh macam orang-orang yang orang Melayu panggil meroyan, kan? Meroyan. Dia dah tak nak susukan anak dia tak nak pandang anak dia pun. Kan? Dan fikir tentang mati, tak nak cakap dengan suami, tak nak cakap dengan sesiapa. Itu dia tidak boleh menjalankan fungsi dia. That is the keyword. Dan disability pun mereka guna juga. Disability ni dalam bahasa Melayu kurang upaya lah, kan? Dan significant distress, satu tekanan yang sangat besar lah. Jadi sakit mental ni apa? Apa dia punya pengukur dia? Significant distress, satu tekanan yang amat besar kepada jiwa seseorang sehingga menjadikan dia tidak mampu menjalankan fungsi dia sebagai manusia. Okey, itu yang dipanggil sebagai mental illness ataupun mental disorder. Dia ada macam-macam terma yang mereka gunakan. Baik. Ustaz, kita ada sedih, kita ada takut, kita ada kadang-kadang ter-OCD sikit, kan? Kita pun ada marah-marah. Adakah bila kita nak kata seseorang tu dia ada penyakit mental? Saya ulang lagi sekali, bila sudah mengganggu fungsi hidup dia. Ada orang marah, dia marah, tapi kemarahan dia itu cepat reda, kan? Dia cepat naik dan cepat reda mungkin, kan? Tapi tidak mengganggu fungsi dia sebagai seorang ayah, contohlah. Dia tidaklah sampai mendera anak-anak dia, taklah sampai tidak memberikan kasih sayang pada anak-anak dia, taklah sampai memecahkan harta benda, mencederakan orang. Itu tidaklah kita boleh klasifikasikan sebagai marah yang sampai ke tahap kita kata penyakit. Ada orang yang takut, semua orang ada takut. Maka adakah semua orang ada penyakit mental? Tidak. Takut
sehingga apa kita kata sebagai what's the word cripple apa, melumpuhkan, yes, melumpuhkan, sampai melumpuhkan fungsi dia. Takut yang sampai tak boleh nak buat tu, takut nak keluar, takut nak jumpa orang, takut nak pergi kerja, kan. Ini kita boleh dah masuk level kepada sudah sampai kepada tahap sakit mental. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, mungkin ada yang, Ustaz, saya tak faham lah orang sakit mental ni kan. Ramai saya jumpa orang macam tu kata. Saya pun awal-awal tak faham. Dan saya yakin orang-orang yang kena sakit mental pun awal-awal mereka tak faham apa benda yang aku rasa ni. Dan kenapa orang tak boleh faham aku. Kita yang tak ada ni, kita terfikir macam mana nak faham dia. Sometimes it's difficult to understand apa yang mereka hadapi sebab tak nampak, kan. Kalau orang potong kaki kita nampak, orang yang kena accident kita nampak luka dia dan sebagainya. Sakit mental ni kita tak nampak, jadi kadang-kadang nak faham susah. Jadi bila saya duduk-duduk dengan mereka-mereka pejuang-pejuang ini yang memberikan inspirasi kepada saya, semangat perjuangan mereka Masya Allah sangat luar biasa. Mereka berikan beberapa analogi yang pada saya sangat membantu untuk saya faham. Ada di antara mereka tu, Ustaz lapar kan? Ustaz bila lapar, Ustaz punya mood sama tak dengan Ustaz tak lapar? Itu menyentak saya lah, kan? Cuba gandakan rasa Ustaz bila tengah lapar sangat tu, gandakan dia sebanyak mungkin 20 kali. Kita bila tengah sangat lapar, kadang-kadang nak senyum pun susah, kan? Nak ketawa pun susah, nak buat kelakar lagi lah susah, betul? Nak layan orang lagi susah. Mereka kata, Ustaz cuba gandakan 20 kali ganda. Itulah yang kami rasa. Mungkin ada yang tanya, Ustaz macam mana dia orang boleh tahu nak kena gandakan 20 kali ganda? Sebab ada di kalangan mereka, bahkan ramai di kalangan mereka bukan beranak-beranak aja ada sakit mental. Mereka pernah melalui kehidupan sebagai orang biasa, tapi selepas itu kena sakit mental. Jadi mereka tahu. Dulu mereka macam dia normal, kan? Dia lapar, dia ada moody sikit. Lelaki lah khususnya, ada moody sikit, kan? Lepas tu bila makan okey. So dia bandingkan selepas kena sakit mental tu, moody tu macam berganda 20 kali ganda dan tanpa sebab kadang-kadang. Tanpa sebab. Contoh lagi yang mereka pernah kasih saya, Ustaz pernah naik roller coaster tak? Dia kata. Saya kata saya pernah lah naik roller coaster. Pernah tak Ustaz rasa takut awal-awal? Memang kita ada rasa nervous, kan, nak naik first time roller coaster. Dia kata sama, Ustaz gandakan benda tu sebanyak 20 kali ganda. Tapi tak ada roller coaster, dia kata. Saja-saja je jalan nak jumpa orang, tapi rasa nervousness tu macam nak turun roller coaster sebanyak 20 kali ganda. Maka saya bila dikasih analogi macam tu, saya dapat faham sikit. Jadi mereka kata inilah antara yang mereka hadapi. Bukan semua pesakit mental menghadapi benda yang sama. Ada yang lebih dahsyat daripada itu, ada yang kurang. Tapi itu sedikit sebanyak untuk memberikan kita gambaran. Dan saya ingin tekankan lagi sekali, ini adalah sakit yang orang tak nampak. Sebab tu susah mereka ni. Kalau saya tangan dah kodong, saya kata tolonglah saya, tangan saya dah tak ada. Mudah sikit mungkin orang nak bantu saya. Tapi ada orang yang sudah tak ada semangat. Dia bukan kodong tangan, dia kodong semangat. Ataupun dah rasa, tak ada rasa, dia kata. I don't feel anything. Dia nak jelaskan pada kita macam mana. Kita nak tengok pun nak nampak apa. Dan kita tak boleh nak rasa apa dia rasa. Jadi di situ memerlukan empati yang sangat tinggi sekali. Dan mereka sangat tercabar. It's very challenging for them to explain to people. Sebab tu sakit mental ni adalah it's a big crisis sebenarnya. Kerana apa? Sebab the nature of the sickness itself. Ada orang yang duduk satu rumah, dia tak tahu pun orang yang dalam rumah tu ada sakit mental, kan? Stres-stres biasa tu biasa, tapi sakit mental ni dia lain. Ada seorang ibu yang kata, Ustaz, anak saya ni jenis dah berbulan-bulan tak keluar bilik, Ustaz. Tengok muka saya pun tak nak, bercakap dengan ayah dia pun tak nak, cakap adik-beradik pun tak nak, makan bawa masuk bilik. Dulu dia akan makan dengan kita, sekarang dia ambil makan terus masuk bilik. Senyum pun dah tak nak, dah lama. Kadang-kadang mandi 3 hari baru mandi, kadang-kadang seminggu baru mandi. Bilik dia pun dah tak bersih. Kakak perasan benda dia berapa lama, Kak? Dah berbulan-bulan, Ustaz, kan? Berbulan okey lagi, ada yang bertahun tak nampak masalah.
Tak nampak masalah, padahal itu dah ada simptom dah sebenarnya. Sudah ada simptom. Sebab apa? Orang tak faham, orang tak tahu. Orang kata, oh ni perangai dia memang macam tu ustaz. Perangai memang macam tu. So problem, statement-statement macam ini menutup pintu kepada pesakit-pesakit untuk mendapat jalan keluar. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Kalau dalam definisi mainstream psikiatri, ya, mereka akan guna perkataan-perkataan yang saya kata tadi tu, dysfunction, disorder dan sebagainya. Tapi timbul soalan, macam mana mereka mengukur dysfunctionality? Kan? Mereka kena define fungsi dulu, betul tak? Kalau nak kata saya sudah tidak boleh berfungsi sebagai seorang ayah, kena ada penjelasan apakah fungsi seorang ayah. Betul tak? Apakah fungsi seorang ayah? Jadi bila saya tak dapat jalankan fungsi itu, bolehlah kata saya ni sudah dysfunctional. Masalah dia, fungsi itu tidak jelas di barat. Fungsi seorang ibu apa? Fungsi seorang perempuan apa? Seorang lelaki apa? Fungsi seorang anak? Fungsi seorang guru? Fungsi seorang Perdana Menteri? Kalau dalam Islam, it is well defined. Tanggungjawab lelaki jelas, tanggungjawab perempuan jelas. Kita tengok di barat hari ini, kan? Perempuan diharapkan atau expected, ya, it is expected from them to work like men, kan? Perempuan juga it is something that is considered normal hari ini. Kalau mungkin 50 tahun dulu tak normal, kan? Wanita menguruskan rumah, menjaga anak-anak, menguruskan rumah, menguruskan harta suami dan sebagainya. Tapi hari ini wanita yang tidak bekerja di sebahagian negara barat dianggap sebagai pelik. Wanita yang masih ditanggung oleh orang lain dianggap sebagai pelik. Sebab tu ada wanita-wanita ini di kalangan mereka yang sudah tak boleh kerja. Dia tak boleh kerja, dia sepatutnya ditanggung. Sebab mungkin ada depression, mungkin ada sakit mental yang lain. Tapi dia memaksa diri dia kerja. Terpaksa makan pil, ambil Prozac, ambil medication dan sebagainya. Sebab apa? Masyarakat memberi tekanan bahawa kamu sebagai seorang wanita, kamu mesti berfungsi seperti lelaki. Kamu kena keluar cari duit walaupun kamu sebenarnya tak mampu. You have to do that. You have to jaga diri you sendiri financially. Kalau dalam Islam kita lihat, wanita tersebut tidak dikira sebagai penyakit mental walaupun dia tak boleh pergi kerja. Betul tak? Dia tak boleh pergi kerja, dia ada depression, dia tak boleh pergi kerja. Dalam Islam kita kata benda tu memang bukan tanggungjawab dia, bukan responsibility dia. Melainkan kalau gaji suami tak cukup, terpaksa bekerja, tu lain cerita. Okey, ini jenis yang suami dah cukup gaji, kan? Awak nak pergi kerja, suami izinkan, silakan. Tapi kalau dah tak boleh nak kerja atas penyakit mental dan sebagainya, tak ada orang berhak untuk pressure awak, beri tekanan kepada awak seolah-olah awak ni sudah tidak boleh berfungsi sebagai seorang wanita. Kerana pada awalnya itu bukan tanggungjawab awak. That is not your responsibility. Faham tak di sini? Nak kata seseorang tu dah dysfunctional, you have to understand his or her function first in the society. Ini yang tak ada di barat. It's not well defined. It's not well defined. Dalam Islam ada, sudah dijelaskan peranan seorang lelaki, seorang anak, seorang ibu, seorang ayah, seorang kakak, seorang suami, seorang isteri. Masing-masing peranan sudah dijelaskan. Maka bila fungsi sudah jelas, baru kita tahu apa maksud dysfunctional. Bila dah tak buat fungsi tersebut, maka kita kata sebagai dysfunctional. Di sini saya nak memberikan cadangan, okey. Cadangan saya ni mungkin akan ditong sampahkan, atau mungkin kata ustaz ni siapa nak kasi pandangan, tak ada masalah. Pandangan ni pada saya tidak memberikan apa-apa mudarat. Bagi siapa di luar sana menganggap bahawa pandangan saya ni memudaratkan, sila jelaskan kenapa. Ada kemungkinan juga pandangan ini akan digunakan di masa depan, dalam masa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang. Kalau di barat mereka menggunakan kayu ukur seorang tu fungsional ataupun tidak, normal ataupun tidak, berdasarkan norma masyarakat, berdasarkan majoriti. Betul tak? Berdasarkan majoriti. Yang normal itu apa? Yang normal itu berdasarkan norma. Norma itu apa? The norm. The norm itu shaped by what or who? Shaped by the society, shaped by the majority. Itulah kayu ukur mereka. Bagi saya, itu adalah kayu ukur yang berbahaya. Okay? Bayangkan dalam sebuah masyarakat, rata-rata orang-orang dia sudah ada sakit mental. Jadi, di mana normnya?
Takkan nak jadikan majoriti tu sebagai kayu ukur. Mana sihat, mana tak sihat. Sebab majoriti pun dah tak sihat. Sebab tu kita tak boleh nak pakai majoriti sebagai kayu ukur kita. Kayu ukur kesihatan mental seseorang tak boleh pakai majoriti. Akhirnya kita kena patah balik kepada kayu ukur yang Allah dah berikan kepada kita. Baik. Mungkin ada yang pernah dengar saya punya perkongsian sebelum ni, kata ustaz ni mengulang benda yang kita dah pernah dengar daripada dia. Okey. Saya nak beritahu di sini, ini sebagai mukadimah saja. Okey. Kemungkinan besar ini akan jadi episodik, ya, bersiri, paling kurang pun maybe 5 series, ya, kemungkinan, wallahu alam. Saya ada banyak lagi bahan saya nak kongsi. Ini sebagai pembukaan saja, sebagai mukadimah untuk kita fahamkan asas-asasnya dulu. Mungkin ada yang tunggu, ustaz, jadi jalan keluar dia apa? Ustaz, saya ada bipolar, ustaz, saya ada anxiety, macam mana nak hilangkan? Itu saya akan cerita kemudian nanti. Kita nak kena faham dulu the basics of things dulu. Okey. Mungkin ada yang tanya, ustaz, anak saya ada depresi, macam mana saya nak bantu? Nanti dulu. Okey. Sebenarnya saya dah mula kasih ubat dia. Ubat dia ilmu. Okay? We have to begin with knowledge dulu. Ada orang dah lama kena penyakit tertentu, tapi sampai bertahun-tahun dia tak faham benda pun pasal penyakit tu. Macam mana nak baik? Ilmu ni apa? Ilmu ni buat apa? Ilmu ni dia buka lampu. Ilmu ni dia tidak... katalah awak nak cari handphone awak. Kan? Malam buta nak cari handphone. Raba-raba tak jumpa. Kan? Awak buka lampu. Lampu ni dia buat apa? Adakah lampu ni carikan handphone awak, lepas tu angkat handphone tu letak kat tangan awak? Lampu tak buat benda tu. Lampu hanya menjelaskan jalan awak. Dah tu awak tahu mana nak pergi. Oh, di situ handphone. Maka awak pun bangkit bangun, pergi ambil handphone awak. Itu peranan ilmu. Kalau tak ada ilmu, dia jadi gelap. Bila gelap, nak buat apa? Tak tahu. Apa benda ni? Sakit mental ni apa? Depression ni apa? Anxiety ni apa ke benda, ustaz? Entahlah, makcik tak tahulah. Akhirnya jadi macam tu. Bila jadi macam tu, susah nak cari penyelesaian. Jadi mula dengan ilmu dulu. Jadi ini mungkin episod yang pertama, saya akan kongsi banyak lagi kemudian hari nanti. Baik, apakah kayu ukur yang pada pandangan saya sudah ada dalam Islam? Nak tahu seseorang tu sihat mentalnya ataupun ada penyakit mentalnya, kita dah ada kayu ukur. Kayu ukur je tidak lain yang tidak bukan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada contoh yang baik ataupun contoh yang terbaik. Mungkin ada yang bertanya, ustaz, bukankah Rasulullah ni sempurna, kita tak sempurna, macam mana nak jadikan dia kayu ukur? Dia manusia luar biasa, kita manusia biasa. Saya akan jawab balik, mustahil Allah berikan kita ayat yang tadi saya sebut tadi tu, kalau mustahil untuk kita ikut Nabi SAW. Kalaulah Rasulullah SAW ni terlalu kita tak boleh nak ikut, maka kenapa Allah hantar Nabi untuk jadi ikutan? Siapa nak ikut dia kalau kita tak boleh ikut dia? Kita boleh ikut Rasulullah SAW, tapi mungkin bukan secara 100%. Setiap orang cuba nak ikut Nabi, tapi ada benda yang dia tak dapat nak ikut Nabi Muhammad SAW. Nabi paling sempurna. Kita cuba ikut, tapi secara general, secara umum, kita boleh ikut Nabi SAW. Jadi kayu ukur kesihatan mental, okay, sepatutnya adalah Rasulullah SAW. Jadi kita semua balik pada dia. We all come back to Nabi SAW. Kenapa kita kena pilih Nabi SAW? Antaranya Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, kamu berada di atas khuluq yang agung. Khuluq ni apa? Khuluq ni adalah kejadian dalaman dia. Pribadi Nabi SAW, jiwa Nabi, diri Nabi. Zat Nabi SAW itu adalah sesuatu yang azim, yang agung. Maksud dia hebatlah penciptaan diri dalaman Nabi SAW. Bukan sekadar diri luaran, diri dalaman. Khuluq. Khuluq tu adalah diri dalaman Nabi SAW. Nah, apa lagi? Kita tengok Nabi Muhammad SAW. Okay? Ada yang belajar sirah, dia belajar separuh-separuh. Jadi dia beritahu, Nabi Muhammad ni senyum sentiasa. Kan? Betul ke Nabi Muhammad senyum sentiasa? Saya nak tanya ni. Maksud dia Nabi pergi perang pun senyum. Kan? Bila ada orang melanggar hak-hak Allah di depan Nabi pun Nabi senyum. Kan? Bila Nabi menegaskan sesuatu pun Nabi dalam keadaan senyum. Itu tak betul. Okay? Ada kalanya Nabi senyum. Ada kalanya Nabi dalam peperangan, of course lah, Nabi marah. Nabi dalam keadaan yang garang. Kan? Bila ada orang yang melanggar hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi akan marah. Bahkan bila Nabi beri khutbah, dikatakan urat dahinya sampai terlihat. Kemarahan Nabi SAW tu boleh terlihat jelas pada wajah Nabi SAW. Itu keseimbangan saya nak beritahu di sini. Nabi orangnya lembut dalam keadaan tertentu,
Tapi dalam keadaan yang sesuai, dia orang yang kuat. Dalam keadaan tertentu, dia menyebarkan kasih sayang, rahmah. Dalam keadaan tertentu, dia menegakkan keadilan. Tapi keadilannya itu pun kembali kepada rahmah dia juga. Okay? Jadi Nabi ni adalah orang yang seimbang. Nabi ni pernah sedih tak? Ke bahagia setiap masa? Ni pun kita kena betulkan salah faham kita. Ustaz Nabi mestilah nak sedih. Apa dia tahu dia akan masuk syurga? Dia Nabi Allah nak sedih. Apa kita ni yang tak tahu hujung kita mestilah kita sedih Ustaz? Tak betul. Nabi pun sedih juga. Nabi sedih ketika pakcik dia meninggal, kan? Isteri dia meninggal, anak dia Ibrahim meninggal, Nabi menangis, kan? Jadi Nabi ni manusia normal. Dia nak beritahu, be a human being. Nabi nak beritahu kita, dia ni manusia. Basyarum mithlukum yuha ilayya. Aku adalah manusia, seperti kamu. Allah jadikan dia basyar seperti kita. Yuha ilayya. Tapi beza dia apa? Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu. Jadi dia sama dan tak sama dalam masa yang sama. Dia serupa dan tidak serupa dalam masa yang sama dengan kita. Tapi ada kesamaan dengan kita. Sampai dia boleh relate, sampai dia boleh jadi pemimpin kita, sampai kita menjadi pengikut dia. Kalau tak ada persamaan, susahlah, kan? Sebab tu Allah tak hantar malaikat untuk jadi rasul kita. Allah hantar manusia. Sebab dia faham kita dan kita fahamlah sedikit sebanyak tentang Nabi SAW. Sebab dia juga manusia seperti kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Apa lagi tentang Nabi SAW? Dia ada sedih. Tapi dia juga ada kebahagiaan. Dia juga membuat orang tertawa. Nabi SAW juga berlawak jenaka. Kan? Antara jenaka Nabi SAW apa Nabi? Jenaka. Macam-macam lah kisah Nabi berjenaka. Pernah ada seorang sahabat minta, ya Rasulullah, aku memerlukan sebuah tonggangan, kan? So Nabi kata apa? Kepada sahabat lain, tolong ambilkan dia seekor anak unta. Ambilkan dia seekor anak unta. Sahabat tu jawab balik, ya Rasulullah, anak unta macam mana aku nak naik, kan? Nabi pun jawab balik, bukankah semua unta adalah anak unta? Tu lawak Nabi SAW. Dia tak buatlah kita ketawa terbahak-bahak, tapi dia paling tidak boleh membuatkan kita senyum. Tu Nabi SAW. Apa lagi? Dia seimbang Rasulullah SAW ni. Nabi SAW, adakah Nabi ni ikat perut setiap masa? Dia tak makan sedap-sedap langsung, Ustaz. Dia makan roti kering saja. Dia makan kurma dengan air saja setiap masa. Tak. Bila ada makanan yang sedap, Nabi makan. Pernah Nabi minta, kalau tidak salah saya, kambing punya betis, ya. Nabi minta sampai 4 kali Nabi minta. Dan maksud Nabi suka bahagian tu. That's a good thing of life, ya. It's a pleasure of life yang Nabi nikmati. Nabi tak kata astagfirullah ni semua dunia, kan, kasih aku kurma dengan air putih saja. Nabi makan. Nabi suka manisan juga. Nabi suka manisan. Jadi Nabi SAW ni adalah seorang yang seimbang, tau. Bila kita dengar kisah dia, Masya Allah, kan, it is relatable. Nabi Muhammad SAW ni berbanding dengan kisah orang yang cuba nak menceritakan Nabi ni macam dah jadi macam dewa-dewi, kan. Itu bukan pegangan saya. Nabi SAW adalah pemimpin kita, Nabi kita. Dia makam dia agung, tetapi bukan seperti dewa-dewi yang mereka sebagai orang ceritakan. Jadi kita patut jadikan Nabi SAW sebagai benchmark kita. Benchmark kita adalah Nabi SAW. Tengok, orang ni marah. Tapi marah dia ni sampai kepada level yang melampau marah Nabi tak? Melampaui marah Rasulullah SAW tak? Dia marah pada tempat yang betul kan? Dia marah pada tempat yang bukan-bukan. Kalau jenis asyik marah benda kecil-kecil, Nabi marah benda besar-besar. Benda kecil-kecil Nabi biarkan. Benda besar-besar Nabi sangat marah. Ada orang benda kecil marah tak habis-habis. Marah sampai kena sakit dan sebagainya. Itu kita dah kata dia ni ada sakit dekat situ. Sakit marah. Okay? Ada orang sedih. Nabi pun sedih juga. Tapi adakah Nabi sedih berpanjangan sampai dia tidak mampu berfungsi sebagai seorang Nabi? Tidak. Nabi bersedih, tapi Nabi tetap meneruskan dakwah dia sebagai seorang Nabi. Ada orang bersedih, sudah tak mampu lagi untuk menjalankan dia punya tugasan ataupun fungsi. Maka kita kata orang tu dah sampai kepada level dia ada sakit. Dia ada sakit. Salah dia ke tak salah dia bukan cerita kita. Dan bukan kerja kita. Okay? Ada orang memang jatuh depression sebab salah sendiri. Ada orang jatuh depression bukan salah dia. Okay? Jadi saya penting untuk saya tekankan di situ. Jadi kita kembali ke Nabi SAW sebagai kayu ukur. Ini cadangan saya. Okay. Kemudian dia, sekejap saya tengok komen sekejap.
Saya tak tahu, tak ada update kat sini sebab hari tu saya check tak ada komen, tapi bila saya check dekat file, dekat posting ada komen banyak. Kat sini tak keluar, wallahu alam. Jadi bagi siapa yang tanya saya soalan, saya tak sempat jawab, saya mohon maaf sebab saya tak nampak ada soalan kat sini. Baik. Sekarang ni saya nak kongsi sikit tentang jenis-jenis sakit mental ni. Okey. Ada orang dia ingat sakit mental ni satu pesen. Satu saja. Ada orang mungkin dia tahu 2 ataupun 3 saja. Dia ada berjenis-jenis ya. Tapi malam ni insya-Allah saya akan kongsikan 3 saja dulu 3 ni pun boleh pecahkan banyak. Tapi kita kongsi 3 yang paling asas sekali. Pertama sekali adalah penyakit mental yang memang disebabkan oleh tekanan. Tekanan kejadian kehidupan. Maksudnya kehidupan ni kita tahu it is full of pain, it is full of problems and suffering. Semua orang alami benda ni. Satu masa dalam hidup kita akan rasai kesusahan, kita akan rasai tekanan. Kadang-kadang tekanan yang kita rasa kita tak boleh nak carry. Semua orang akan hadapi benda ni. Kenapa? Sebab Allah dia kata hidup ni dijadikan untuk menguji, dan bila disebut uji mesti ada susah. Kalau tak susah bukan ujian, kan? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalannya. So bila sebut ujian mesti ada kesusahan, mesti ada kesengsaraan. Jadi ada satu jenis sakit mental ni yang disebabkan oleh tekanan kehidupan. Tekanan kehidupan ni macam-macam. Mungkin waktu kecil kena buli, mungkin kena dera dengan mak ayah sewaktu kecil, ataupun ada tekanan kewangan, bisnes terus bankrupt, kan? Ataupun mungkin dipulaukan oleh keluarga, ataupun mungkin kerana jatuh sakit. Macam-macam dalam hidup kita ni yang boleh memberi tekanan kepada kita. Jadi bila dah ada tekanan, okey, bagaimana kita respon pada tekanan itu? Ini penting. The response to this distress is very very important. Kalau kita salah respons atau kita tak tahu macam mana nak respon dan kita ulang respon itu sampai jadi habit, dipanggil sebagai mental habit kita. Okey. Bila ada tekanan, ini cara kita respon. Ada orang ni bila tekanan dia marah, tekanan marah sampai benda tu jadi dia punya pattern dia. Dia ni bila tekanan dia akan marah. Kita dah boleh agak dah. Ada orang lain kena tekanan, dia akan sedih, dia akan bawa diri pergi toilet, duduk seorang-seorang, masuk bilik, tekap muka dengan bantal. Ada orang pula bila dia tertekan dia cari makan, cari comfort food ya. Cari kek lah, cari coklat lah dan sebagainya. Saya ada benda tu sikit lah. Saya kalau nak relax saya akan cari comfort food. Okay? Tapi dalam kadar yang sepatutnya lah kan. Tapi kadang-kadang terover juga kan. Kat situ saya ada sakit. Saya ada sakit sikit bab tu. Saya ada sugar, orang panggil apa? Sugar tooth orang panggil. Wallahu a'lam. Okey. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tekanan itu cara kita respon. Dan bila kita respon dengan respon yang sama bertahun-tahun, apa berlaku? Dia akhirnya akan mencipta satu neural pathway dipanggil. Satu jalan neuron ya, supaya electrical signal tu dia akan berjalan mengikut jalan itu saja. Mudah kata macam inilah. Awak ada sebuah rumah ni sebelah hutan. Awak nak masuk hutan, nak cari apa tak tahu, nak cari kayu ke nak cari apa, Allahu a'lam. Kalau awak keluar masuk mengikut jalan yang sama selama bertahun-tahun, maka kemungkinan untuk awak menggunakan jalan itu di masa hadapan adalah sangat tinggi. Sebab apa? Sebab jalan tu dah semakin mudah, semakin hari semakin mudah, semakin hari semakin mudah. Mungkin hari pertama ada banyak lagi kayu-kayu, semak samun, tapi hari kedua mungkin awak dah tebas sikit. Hari ketiga awak jalan balik. Hari keempat sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Akhirnya dah jadi tempat yang senang untuk awak jalan. Otak kita pun macam tu juga. Otak kita ni bila kita ada pattern berfikir, dia akan ada pathway dia tu, neural pathway tu. Jadi bila ada stimuli daripada luar, kita akan respon dengan cara macam tu. Kita akan ikut jalan yang sama sebab ia lebih mudah. Ia lebih mudah. Ingat analogi yang tadi saya beri nak masuk hutan tu, nak buat jalan tu. Ada orang macam itu. Sejak kecil
bila dia dimaki oleh ayah dia sendiri, contoh bila dia rasa dia tidak disayangi oleh sesiapa, dia akan pergi bawa diri duduk dalam bilik seorang-seorang, dia akan menangis. Okay. Bila dia besar sikit, mungkin dia kena marah oleh guru dia akan buat benda sama. Dia buat benda sama, dia pergi tandas, dia duduk seorang-seorang, ataupun dia duduk kat meja, dia menangis. Mungkin besar sikit, umur 15 tahun, kena masalah tertentu pun respon dia macam tu. Kalau berterusan respon seperti itu bertahun-tahun, kemungkinan dia boleh jatuh depression. Bila dia dewasa nanti, dia kena tekanan yang besar, dia kekal dalam respon tersebut dalam kadar waktu yang sangat lama. Dia tak dapat nak keluar daripada respon sedih tu, sedih, self pity, kesiankan diri sendiri. Akhirnya apa berlaku? Dia mungkin boleh jatuh pada depression. Maka bila dah ada neural pathway, itu yang bahaya. Bila dah ada neural pathway, saya ulang lagi sekali, jenis yang pertama datang daripada tekanan. Bila tekanan itu datang, kita respon kepada tekanan itu. Tapi respon pada tekanan itu, kalau salah respon, dan respon yang salah itu pula kita buat secara berulang-ulang sampai jadi habit, akhirnya dia akan buat satu jalan dalam otak kita. It is a physical pathway. It's not an abstract pathway. It is a physical pathway yang ada dekat dalam otak kita. Neuron punya kita kata jalan tu, dia punya perhubungan tu, synapses buat connections tu secara fizikal. Itu yang susah untuk orang keluar daripada habit tu. Sebab tu orang kalau asyik pemarah daripada dulu, bertahun-tahun pemarah, susah untuk dia ubah. Sebab dia dah etched in the brain. Di sinilah kadang-kadang para psikiatris dia kasih obat. Sebab masalah dia daripada jiwa dah pergi ke otak. Faham tak? Daripada jiwa dah pergi ke otak. Sebab tu kena makan ubat. Kalau belum sampai level otak lagi, masih dalam level perasaan, maka best you go to psychotherapy atau pergi counselling dan sebagainya. Tapi kalau dah sampai ke level otak, so perlu kepada ubat-ubatan. Ini juga dijelaskan oleh Abu Zaid Al-Balkhi. Dia kata bahawa ada jenis depression yang kena makan ubat. Ini bukan orang putih yang cakap. Ini bukan Dajjal punya rancangan. Ulama kita pun pernah cakap benda ni. Kan? Ada jenis kesedihan ni, makan ubat boleh hilang, boleh baik. Sebab dia kata apa? Disebabkan oleh ketidakseimbangan chemical dalam otak ataupun dalam tubuh secara umum. Senang kata macam tadilah, bila kita lapar, kita senang marah ataupun kita punya mood lain. Kenapa? Adakah pada waktu tu iman kita dah jatuh? Bila lapar iman jatuh? Takkan macam tu, kan? Iman kita masih ada, tapi body kita, otak kita kekurangan zat tertentu yang dia nak makan, dia perlu. Maka dia jadi lemah. Bila jadi lemah tu dia jadi hypersensitif sikit. Kan? Orang cenggung sikit, orang cakap sikit, lebih mudah untuk marah. Jadi dia macam tu. Itu jenis yang pertama, daripada tekanan. Jenis yang kedua, dia ni ini bukan, kita kata bukan rata-ratanya bukan salah orang tu lah. Okey. Antaranya adalah genetics, genetics. Okay. Kalau ada dalam keturunan awak orang yang kena skizofrenia, katalah bapa ke ataupun datuk ke ataupun moyang ada skizofrenia, awak lebih vulnerable daripada orang lain. Vulnerable ni maksud dia person A dengan person B, orang A dengan orang B. A ni tok nenek dia ada skizofrenia, B ni tak ada, tok nenek tak ada skizofrenia. Dua-dua menerima tekanan yang besar, yang berat, bertubi-tubi kena tekanan. Maka A ni lebih senang untuk kena skizofrenia. Tapi kalau tekanan tu tak ada, dia pun tak akan kena skizofrenia. Faham tak? Tak bermakna tok nenek awak ada skizofrenia, awak akan kena skizofrenia. Skizo orang panggil. Awak prone tu atau ada vulnerability untuk kena skizofrenia. Dengan syarat exposed to constant distress. Constant and heavy distress yang mana awak tidak dapat tangani dengan baik. Okey. Itu yang pertama. Nombor dua adalah injury. Injury ni ialah orang accident dan sebagainya, berlaku kecederaan kepada kepala sehingga boleh menyebabkan beberapa penyakit mental. Okey. Baik. Nombor tiga. Itu jenis yang kedua. Jenis yang kedua ni berlaku genetik ataupun injury kepada otak. Yang pertama tu tekanan kepada kita punya psikologi. Yang nombor tiga ni, ni pun saya tidak dapat nak nafikan. Dia memang ada. Iaitu daripada jin dan sihir. Okey.
Mungkin ada sebahagian doktor-doktor pakar, psikiatris yang tidak menerima benda ini. Tapi saya berpegang teguh bahawa ada sebahagian kes penyakit mental memang disebabkan oleh sihir ataupun gangguan jin. Okey. Antara bukti yang saya boleh berikan, ya, Rasulullah Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau baginda pernah disihir, betul tak? Ini ada satu fakta yang kita tak dapat nafikan lagi lah. Okay? Memang ada dalam Sahih Bukhari, dan ulama tak pertikai lah benda ni. Mungkin ada persoal, tapi akhirnya menerima bahawa itu adalah sebuah fakta. Nabi disihir oleh seorang Yahudi, Labid bin Asam, kan? Apa kesan sihir itu kepada Nabi Muhammad SAW? Okay? Sayyidatina Aisyah sendiri menceritakan. Ya, saya ambil petikan saja. Kana yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma yaf'aluh. Dikhayalkan kepada Nabi Muhammad SAW bahawa dia melakukan sesuatu, tapi hakikatnya dia tak buat benda tu. Kalau dalam bahasa moden, saya agak berat nak guna istilah ni, tapi dalam bahasa moden, nak terjemah perkataan yukhayyalu ilaihi ni adalah hallucination. Okay? Orang yang kena sihir, dia boleh hallucinate. Orang yang kena sihir boleh hallucinate. Okey, ini dibuktikan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Selain itu, nama-nama besar pakar-pakar psikologi daripada barat seperti Carl Jung dan William James, dua orang nama besar psikologi moden ni. Ini bukan jalan-jalan orang, ini bukan orang psikologi yang pseudo-scientist, tidak. Dia orang ni antara pengasas kepada ilmu psikologi moden. Dia orang percaya kepada jin. Jin ni maksud dia spirits, ya, yang boleh merasuk manusia, yang boleh memberikan simptom-simptom sakit mental kepada manusia itu. Saya berikan beberapa tukilan, ya, penting ni. Sebab tak diajar dekat universiti, saya yakin. Kalau ada, kongsi dengan saya. Ni daripada Proceedings of the English Society for Psychical Research. Okey. Ini ditukil daripada kalam William James sendiri. Tengok apa dia kata. The refusal of modern enlightenment to treat possession as a hypothesis to be spoken of as even possible, in spite of the massive human tradition based on concrete human experience in its favor, has always seemed to me a curious example of the power of fashion in things scientific. That the demon theory will have its innings again is to my mind absolutely certain. One has to be scientific indeed to be blind and ignorant enough to suspect no such possibility. Baik, di sini William James sedang mengkritik sains moden yang berdasarkan kepada falsafah enlightenment. Dia mengkritiklah, dia macam Perli macam itulah. Dia kata, okay, orang-orang yang berpegang kepada falsafah enlightenment moden ni, mereka ni menolak teori rasukan, possession, sebagai sebuah hipotesis, andaian. Okay? To be spoken of as even possible. Dia kata dia orang ni tak nak fikirkan pun bahawa benda tu possible. Okay? Sedangkan ada massive human tradition based on concrete evidence dan experience. Ada banyak bukti daripada pengalaman manusia yang luas. Has always seemed to me a curious example of the power of fashion in things scientific. Dia kata ini sangat membuatkan aku pelik. Dia kata curious, nak tahu. Dan ini adalah bukti bahawa betapa kuatnya propaganda lah, betapa kuatnya term saintifik itu untuk menghalang orang daripada betul-betul buat kajian. Tadi saya sebut tentang scientific method. Dekat sini William James mengkritik ketaksuban kepada scientific method. Jadi kita kena seimbang. Bukan kita nak kata semua kena judge dengan sains. Tidak. Of course tidak. Sebab sains juga termasuk dalam falsafah. Dia termasuk di bawah bidang agama. Kan? Dia adalah satu cabang cara untuk mencari kebenaran. Ada cara-cara lain untuk mencari kebenaran. Itu salah satu cara. Jadi jangan taksub pula. Okay? Jadi William James tu mengkritik di sini. Dia kata teori hantu ni ataupun jin ataupun syaitan yang merasuk ni, dia kata akan kembali popular di masa hadapan. Itu daripada William James. Sekarang ni kita baca daripada Carl Jung pula. Ini daripada Collected Letters Volume 1, dikeluarkan oleh Princeton University Press 1973. I once discussed the proof of identity of channeled entities.
for a long time with a friend of William James. Siapa? Professor Hislop in New York. He ni Professor Hislop admitted that all things considered, all these metapsychic phenomena could be explained better by the hypothesis of spirits than by the qualities and peculiarities of the unconscious. And here, on the basis of my own experience, I am bound to concede he is right. In each individual case, I must of necessity be skeptical, but in the long run, I have to admit that the spirit hypothesis yields better results in practice than any other. Menarik, kalam Carl Jung ni. Dia kata dia pernah berbincang dengan Profesor Hislop. Hislop ni siapa? Kawan ni William James yang tadi saya sebut tu. Berkenaan dengan makhluk-makhluk ataupun entiti-entiti yang merasuk orang. Sebab di barat tu mereka ada perbezaan pandangan. Ada yang kata itu hanya jiwa manusia tu sendiri. Orang menurun, fenomena menurun ni kan dia bercakap ni, kadang-kadang ada yang macam bertukar suara dan sebagainya. Sebahagian ahli psikiatris barat kata itu hanya unconscious dia, kan? Itu diri orang tu sendiri sebenarnya, atau mungkin split personality orang tu. Tapi Carl Jung kata, aku bila buat perbandingan antara dua hipotesis ni, satu mengatakan ia datang dari unconscious orang tu, satu mengatakan ia datang daripada luar. Maksud dia ada spirit, ada roh lain yang telah merasuki orang tu. Carl Jung kata apa? Dia kata, selepas aku lihat semua ni, aku melihat bahawa hipotesis yang mengatakan possession ataupun rasukan tu disebabkan oleh spirit entity, dia kata apa? Yields better results in practice. Maksud dia, dalam pengamalan dia sebagai seorang ahli psikiatri, dia kata kalau pegang kepada teori itu lebih senang dan lebih praktikal untuk menyelesaikan masalah. Bahkan bukan itu saja, dia kata teori rasukan oleh hantu ni ataupun jin ataupun syaitan ni, bila sebut hantu tu jin lah, okay, lebih dia kata apa, could be explained better by the hypothesis of spirits. Dapat dijelaskan dengan lebih jelas. Isu rasukan ni dapat dijelaskan dengan lebih jelas dengan teori spirits instead of the unconscious. So, kita tak dapat nak nafi. Dan saya boleh quote juga daripada pengamal-pengamal ruqyah hari ini. Okay? Antaranya Syekh Abdul Barraq Al-Ma'ani. Okay? Yang mana dalam ensiklopedia ada tentang ruqyah tu, ada satu buku khas yang bercerita tentang kesihatan mental dan gangguan sihir dan jin. Dan di dalam tu dia menukil pakar-pakar psikiatri di negara Arab, okay, doktor-doktor psikiatri yang mengakui bahawa dalam beberapa kes memang penjelasan yang paling baik yang boleh dibuat adalah orang itu sebenarnya, orang yang ada sakit mental tu sebenarnya diganggu oleh jin ataupun kena sihir. Antaranya adalah Dr. Yasir Abdul Qawi. Okay? Dan juga nama besar ilmu psikologi Islam hari ini, Dr. Malik Badri. Beliau tidak menolak kemungkinan ada orang-orang yang ada sakit mental sebenarnya diganggu oleh jin, syaitan ataupun sihir. Jadi itu 3 jenis, okay, secara umum sakit mental. Pertama sekali disebabkan tekanan, cara respons yang salah akhirnya membuat satu neural pathway. Nombor 2 kerana genetik dan kecederaan. Nombor 3 disebabkan oleh jin dan sihir. Okey. Okey, dah 1 jam 15 minit ni. Saya ada beberapa poin lagi nak kongsi, tapi saya rasa tak mau penat-penatkan sahabat-sahabat kita. Saya akan sambung pada sesi yang kedua nanti. Ada banyak poin lagi saya nak cerita berkenaan dengan betul ke iman ni ada kaitan dengan sakit mental, kan? Apa maksud majnun, kan? Nanti kita cerita berkenaan dengan keinginan nak mati, keinginan nak bunuh diri. Antaranya cerita yang saya akan bawa juga antara punca-punca yang membuat kepada meningkatnya kes-kes sakit mental pada hari ini. Saya minta komen sikit, nak saya teruskan ke nak sambung lain hari? Kasih komen sikit. Assalamualaikum. Nak saya sambung ke atau nak tukar lain hari? Okay, sejujurnya saya tak nampak komen. Terus.
Okey lah, kita teruskan sikit sebab saya dah janji tadi saya nak cerita berkenaan dengan sambung nanti. Okey, so satu-satu ni. Ada kata sambung, ada kata sambung lain hari. Kita tunggu yang lain, nak sambung ke nak tunggu lain hari? Amir Hamzah kata sambung. Kita tunggu yang lain juga, nak sambung ke nak tunggu lain hari? Okey, dua kata sambung lain hari, dua kata gila isim pula. Okey, gila isim pun kita sambung lain hari. Okey, so dua-dua ni, dua kata berhenti, dua kata sambung. Penat tangan catat nota teruskan sambung. Okey, saya sambung sikit sebab saya dah janji tadi. Minta maaf sebab kalau berhenti kat sini takut tergantung pula. Sikit je. Saya bacakan sikit je. Antara punca kenapa benda ni akan menaik secara global antaranya adalah isu nihilism. Nihilism ni banyak orang komplain hidup mereka tak ada makna sekarang ni. Nak kata lebih teruk daripada dulu, no one can prove that lah sebab tak ada statistik nak buat perbandingan. Tapi rata-rata orang akan setuju kalau saya kata ramai orang dah tak tahu makna hidup lagi dah. Tak tahu kenapa pergi kerja, tak tahu kenapa kahwin, tak tahu kenapa ada anak, tak tahu kenapa buat bisnes, tak tahu kenapa makan. Kan? Itu nihilism. Ini antara punca. Okey. Kemudian kerosakan akhlak manusia rata-rata di dunia hari ini. Kerosakan akhlak. Saya rasa ramai yang dah tengok cerita Joker kan. Saya tak nak cerita macam mana Joker respon. Joker respon tu cara yang salah. Okey. Tetapi macam mana dia jadi Joker, antara faktor penyumbang adalah akhlak manusia di sekeliling dia. Ini kita tak dapat nafikan. Ramai orang sengsara kerana akhlak manusia lain. Ini kita akan cerita tentang akhlak ni. Penekanan Islam kepada akhlak. Kenapa? Kemudian sebab seterusnya adalah kehidupan yang berdasarkan sistem ekonomi riba. Ini kita tak dapat nafikan. Antara punca utama berlaku tekanan ini kalau tak salah dalam 2018 ada dalam Sinar Harian kalau tidak silap saya. Boleh Google apa dapatan pengkaji yang ada dalam artikel tu. Dia kata antara punca utama kepada stres manusia sekarang ni khususnya di Malaysia adalah financial distress. Okay? Financial anxiety ataupun financial distress. Kenapa? Sebab hutang. Kalau hutang biasa tak apa, ni hutang yang ada riba. Kan? Dan kerunsingan dan ketakutan rata-rata manusia yang tahu kena kerja selama 30 tahun untuk bayar rumah. Maksud dia, kalau aku sakit macam mana? Kalau aku mati, anak isteri macam mana? Sentiasa dalam kebimbangan itu. Sebab apa? Sistem ekonomi riba ini. A lifestyle based on riba. Kanan, kiri, atas, bawah riba. Antara punca lagi, kita boleh kata sebagai kekurangan terdedah kepada alam semula jadi. Hari-hari tengok tembok, tengok komputer, pokok jarang nampak, jarang pegang air sungai, jarang pegang kucing, jarang tengok binatang di alam semula jadi, di hutan, jarang mendengar bunyi burung-burung biasa-biasa lah, tapi burung-burung yang eksotik ni, dia mungkin ada some therapeutic effect kepada manusia. Kan, bau hutan, bau tanah, kita mungkin dah terpisah. Ini ada kesan kepada jiwa manusia. Kemudian dia adalah addiction pada gadget, ataupun kita ni sudah hidup terlalu lama atau terlalu banyak hidup dalam alam virtual. Okey, terlalu banyak hidup di alam virtual berbanding di alam realiti. Ini pun salah satu punca juga. Dan punca yang tak dapat kita nak tolak juga adalah substance abuse. Okey, banyak kajian dah dibuat. Orang-orang yang makan ganja, okey, sebab saya tahu anak-anak muda ni dia ambil ringan benda ni. Alah, ganja je ustaz, kan. Tapi banyak kajian menunjukkan bahawa mereka-mereka yang ambil ganja secara konsisten, the chances of them having mental illness later, especially schizophrenia, okey, adalah 5 kali ganda daripada orang biasa. Dia macam orang yang isap rokok. Tak semua orang yang isap rokok kena sakit jantung, kan. Tapi orang yang isap rokok, dia punya chances untuk kena sakit jantung tu berganda-ganda lebih banyak. So, please take notice. Hentikan semua substance abuse. Okey, hentikan rokok, hentikan marijuana, ganja dan sebagainya. Okey, kalau nak guna marijuana sebagai obat tu lain cerita. Okey, bukan untuk khayal. Untuk obat, that is a different story. Tapi untuk berkhayal, untuk haram. Okey. Kemudian loneliness ni pun satu juga. Krisis
sendiri. Semua orang seorang-seorang sekarang ni. Okey, dia ada bersama orang lain tapi dia berkeseorangan. Ini pun kita akan cerita nanti. Kemudian tekanan lebih banyak daripada penyeimbang. Kita kata sebagai stressors lebih banyak daripada stabilizer. Hidup kita banyak tekanan, tapi obat untuk melawan tekanan tu macam tak ada. Dan yang paling penting sekali adalah kefahaman agama yang tidak betul-betul dihayati, yang berkesan. Pembelajaran agama yang tidak berkesan, akhirnya tidak dapat nak lawan tekanan dalam hidup. Belajar agama, ada solat, ada puasa, ada zakat, tapi bila kena serangan tekanan sikit, dia habis, collapse kan. Ada yang sampai putus keimanan dia. Maksud dia apa? Ada masalah pada pembelajaran agama kita. Penghayatan tak masuk. Kenapa tak masuk? Ada beberapa systemic problems yang kita boleh bincangkan. Nanti ada banyak lagi lah saya akan ceritakan di sesi-sesi yang akan datang. Sambil-sambil kita berehat dekat rumah ni, kita buka topik ni. Saya tak nak isu-isu polemik timbul buat masa ni. Kita tunggu sampai COVID-19 ni dah reda sikit. Isu-isu polemik ni semua faham lah. Saya bukan tak nak jawab, saya bukan tak nak respon isu-isu tertentu, tetapi pada waktu ini ada perkara yang lebih menekan, ada perkara yang lebih mendesak. Okay? Masyarakat perlukan panduan. Okay? Masyarakat tidak mahu berpolemik pada waktu ini. Ada waktu untuk berpolemik. Okay? Apa lagi yang saya nak sampaikan? Saya tengok kalau ada apa-apa soalan. Okey. Saya rasa cukup di sini untuk malam ini. Semoga membawa manfaat kepada semua. Ini sebagai mukadimah sahaja. Saya tak pasti sesi yang akan datang hari apa, pukul berapa. Saya akan umumkan dalam Facebook saya, insya-Allah. Terima kasih. Selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.